Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Yang berhormat Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, barisan kepimpinan warisan dan Presiden Tuan Terence Yambun, Datuk SWA, Kak Lina, Ismail, juga sahabat saya Joanna Henry Rampas yang sekarang ini memegang baton, mengetuai Wirawati kerana saya sudah tidak dapat keluar daripada Kota Belud. Ketua-ketua saya, Saudara Khidir, juga ahli jawatan kuasa, warisan bahagian Tuan Charles, Saudara Tai Isai, Simi, Khidir dan juga Wana. Kita orang Sabah dihidang dengan peluang dan kesempatan untuk menebus atau mengambil balik segala hak-hak kita yang dimungkiri oleh kerajaan pusat, terutamanya selepas 1976, sebagaimana yang sepatutnya dan berdasarkan Perjanjian Malaysia Agreement 1963. Bagaimana atau cara macam mana kita ambil balik hak-hak kita yang terlepas? Macam mana? Undi warisan. Kita telah buktikan perjuangan kita melalui suara-suara lantang di parlimen. Kita mau segala hak kita ditunaikan, segala hak-hak kita dilaksanakan tanpa dolak-dalik lagi. Hikmah di sebalik langkah Sheraton yang membuat warisan terkeluar daripada sistem pentadbiran kerajaan persekutuan, saya kira saya dan kawan-kawan telah mengetahui perkara-perkara yang setelah sekian lama ditapuk daripada pengetahuan orang Sabah. Angka atau jumlah yang sepatutnya Sabah terima melalui cukai-cukai yang dipungut di Sabah, saya rasa jumlah yang sangat besar, yang kalau dilunaskan kepada Sabah, saya kira banyak jalan-jalan, hospital-hospital, sekolah-sekolah daif, bukan sahaja di Kota Belud ini, tapi seluruh Sabah dapat kita baiki. Kaya bah kita ini, tapi dimiskinkan. Betul kan tidak? Bagi saya, sangat memualkan bila ada suara-suara pimpinan Sabahan yang redha dengan keadaan dan menyatakan bahawa kerajaan pusat memberi layanan yang baik dan adil. Kalau saja Sabah ini dipimpin tadbir dengan tegas, sebagaimana Sarawak mengurus tadbir Sarawak, Sabah boleh bangkit menjadi wilayah yang maju. Kerana kita ada sumber yang lumayan. Amun kiti Sabah beranti muanan kekoyoon, ni tak Malaya, ruarak Malaya tu. Sadar no kiti, jomo Sabah, usai tidak latih berdiri. Dong kita membenen tinang kawan. Laka-laka laut ya Allah. Sepatutnya Sabah lebih maju dan makmur kalau saja kita tidak membiarkan orang lain yang mengurus kita. Sampai masa, inilah masa dia untuk kita kontrol balik hak kita. Boleh kan tidak? Saya hanya mau bagi tahu dengan kamu sebagai orang muda, sebagai anak Sabah. Ini banyak kali saya bagi tahu. Impian saya sebagai anak Sabah, sebenarnya saya mau tengok orang Sabah ini bersatu hati. Parti-parti lokal ini satu hati. Tapi bukan semua orang macam kita yang sanggup susah waktu kita ditindas. Buka mata kita, orang Sabah, anak muda. Saya ada mengemukakan cadangan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Presiden semasa beliau menjadi Ketua Menteri dahulu, supaya antaranya latihan tanah, latihan tentera dikurangkan luasnya. Ini saya kira juga Datuk Seri antara impian orang Kota Belud, supaya kawasan Camp Paradise itu dikurangkan kuasanya. Di kawasan kami tidak lanun Datuk Seri, saya rasa layak lagi sebelah pantai timur itu diletakkan kamp tentera sebesar-besarnya, seluas-luasnya di situ. Semasa kerajaan warisan, salah satu juga perancangan untuk memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak Sabah melalui industri oil and gas. Sebab itu saya banyak kali cakap, Kota Belud pengenin selantet.
Kota Belud lagi pengenin selan. Kita mau ya industri oil and gas ini dibesarkan dan biar kita urus tanpa melibatkan kerajaan persekutuan. Saya mau tanya satu saja sebelum kita serahkan mikrofon ini kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Adakah kita akan terus menyerahkan hak-hak kita kepada Malaya? Adakah kita tiada kemampuan mengurus tadbir Sabah? Ada. Subai pan kiti no ngurus tagai. Kiti nya boleh? Kita atur. Kita atur. Kita atur. Mari bersama-sama kita, mari bersama-sama warisan pada PRU 15 kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi ucapan yang telah disampaikan oleh Ketua Bahagian P179 Kota Belud untuk Puan Islaris yang Munira binti Majelis. Tuan-tuan dan puan-puan, laut Cina luas terbentang, kapal banyak berhajat datang. Wahai sahabatku, bangkitlah berjuang, bernakodahkan akal, berkapalkan warisan. Kapal berlayar di tengah samudra, dipukul ombak tidak terbang, menambah membara semangat tidak ada. Marilah mendengar amanat yang akan tiba. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Muhammad Safi Haji Abdal, Presiden Parti Warisan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dan amanah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar? Alhamdulillah. Alap teh. Corona senang-senang apa sih? Pertama, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di Kota Belud pada pagi. Panjangkan usia, diberi kesehatan, diberi kekuatan. Anak saya Munira mengurusi penganjur Datuk mana dia? Dia pengurusi penganjur sampai dia menganjur sampai mau pergi tandas. Ahli-ahli yang berhormat, Naib Presiden, Ketua-Ketua, sayap-sayap yang ada, hadirin yang dihormati sekalian. Terima kasih banyak penduduk Kota Belud yang datang pada pagi ini untuk bersama-sama pada hari ini untuk saya nak umumkan calon Kota Belud. Bukan setakat saya ingin umumkan calon, tapi kita perlu perubahan yang besar, bukan hanya di Sabah, di negara Malaysia. Riset keadaan politik negara ini, riset keadaan politik di Sabah ini, agar kehidupan manusianya, agar kehidupan negara ini di landasan yang ada keredaannya, untuk membolehkan umat di negara ini akan dapat menikmatinya. Bukan hanya penyatuannya, bukan hanya makanan minumnya,
ilmu pendidikan dan kesehatannya yang perlu dinikmati oleh umat di negara ini, penyatuannya, tidak mengira bangsanya, tidak mengira agamanya, tidak batasi oleh lautan Cina Selatan. Perlu kita satukan umat. Karena ini penting kepada kita. Kalau berbala berpecah, tidak mungkin apa yang ada kepada kita dapat dinikmati sebaik mungkin. Malangnya, hari ini kita sedar dan nampak kemana mau dibawa Malaysia ini oleh pimpinan negara ini. Kemana mereka membawa? Negara yang paling banyak berutang tidak pernah dalam sejarah negara Malaysia. Hari ini utang Malaysia 1,0 triliun ringgit yang ada. Boleh pula Menteri Keuangan berucap di parlimen, jangan bimbang, 90% utang ini dipinjam di dalam negara menggunakan duit ringgit. Dia Menteri Keuangan. Saya ni ahli ekonomi. Manusia kalau berhutang, kau sama ada hutang luar, hutang dalam, perlu dibayar. Betul kan? Ini hutang sana, hutang sini. Ada lagi orang tidak mengutang, dia bilang ini adalah sedekah, adalah donation daripada Arab. Ada juga orang cakap itu. Betul kan? Derma Arab. Orang pun percaya. Kemana mau dibawa negara ini? Harga barangnya meningkat, utangnya meningkat, ringgitnya menurun. Kemana kita mau bawa negara ini? 60 tahun, 50 lebih tahun Sabah membentuk Malaysia. Alat tuju mana yang kita nak bawa? Laungan, dendangan dengan suara yang sedap telinga mendengar. Kalau kita berpadu, kalau kita bersatu, Sabah akan maju jaya. Maju jaya sia jiji. Air pun tidak ada di Tuaran itu. Sekolah di Tuaran, di Kota Belud masih bab-baban ini. Betul tak? Berulang kali saya cakap. Saya pergi Long Pasir, masuk sekolah. Tidak ada bilik guru, tidak ada tandas. Saya tanya guru besar, kemana budak-budak ini buang air ini? Berlari pergi hutan, Sabah maju jaya. Bilik tandas sekolah pun tidak ada di Sabah ini. Bangkit, bangun. Kemana mau dibawa negara ini? Tapi kalau kita dengar berbilion duit bagi. Sedap telinga mendengar. 17 bilion bagi dengan Kementerian Pertahanan. Jaga keselamatan kononnya. Keselamatan apa yang kau jaga di Kota Belud? Ken Predais ini. Mundu pun tidak ada. Baru saja si Munira cakap, nangkau, manangkau. Nangkau bah. Kapal hilang, duit hilang. Kementerian Pertahanan. Kemana mau dibawa negara ini? Sempadan tidak dikawal. Yang dikawal duit poket orang. Kapal hilang, duit pun hilang. Hidup BN. Sabah Maju Jaya. Sabah Maju Jaya, anak mau kincing lari pergi hutan, jiji. Kemana kita mau bawa negara ini? Saya masuk Barisan Nasional 30 tahun. Saya marah ada Tuan Abdul Hamid, anak Tun Mustafa. Kalau kamu bubar ASNO, kamu cium tangan Kuala Lumpur untuk siapa mau jadi calon. Saya beritahu dah Tuan Abdul Hamid. Lepas itu bapak saya, Tun Sakaran, jangan pemarah anak Tun itu. Pak, salah itu. Kalau salah-salah. Lepas itu bubar ASNO. Bubar ASNO saya letak jawatan pegawai kerajaan. Pegawai kanan super scale.
Super scale ATM. Beribu gaji. Saya bayar gaji saya 3 bulan. Keluar saya. Nasib bapak saya tuh sekarang ada kerja. Menteri Tanah Koperasi. Jadi saya usaha politiknya. 30 tahun hampir saya di Kuala Lumpur. Pasal saya tahu di situ yang menentukan siapa keadaan dia di negara kita. Kita lakukan merdeka. Ada kemerdekaan anak kincing di hutan. Betul. Musim COVID negara ini dilanda. Vaksin Sabah yang paling banyak pesakitnya. Tapi vaksinnya tidak dapat. Ada hospital, tidak ada dokter. Ada hospital, tidak cukup katilnya. Sampai katil pun tidak cukup. Pakar pun tidak cukup. Sabah maju jaya. Bagus. Kemana mau dibawa ini? Politik yang apa dibawa di negara ini? Saya masuk dalam Barisan Nasional. Dari pemuda, 3 penggal. Dari majelis tertinggi 3 penggal. 2 penggal saya jadi naib presiden UMNO. Masuk UMNO digantung saya. Masuk UMNO dipecat saya. Masuk UMNO dipenjara saya. Bagus kamu masuk UMNO dari penjara. Saya di penjara. Pasal apa saya tegur? Saya tegur rekan saya, Natul Rajin. Jangan. Ini bukan duit donation. Ini duit rakyat negara kita. Orang Sabah tidak percaya. Orang Malaysia tidak percaya sama saya. Akhirnya kebenaran itu mengatasi segala kebatilan di muka bumi. 8 tahun saya cerita. Lepas itu digantung, dipecat. Hari ini berbukti. Mahkamah putuskan. Kemana kita bawa negara ini? Barisan Nasional. Bergaduh saja. Siapa Perdana Menteri? Siapa jadi menteri sana, menteri sini? 30 tahun saya disimpan. Menteri apa saya? Menteri kampung. Menteri apa? Kebudayaan. Mengalai-ngalai saja. 2 tahun saya menteri kebudayaan. Menteri apa saya? Jaga ayam dengan telur. Perdagangan dalam negeri. Betul. Bila saya dilantik menjadi Menteri Perdagangan dalam negeri, saya jaga. Macam-macam saya jaga. Saya jaga cili, saya jaga sayur makanan. Jaga ayam, jaga telur, jaga gula. Masalah negara ini berhadapan dengan gula waktu itu. Apa yang saya buat? Saya panggil Robert Koch, pengeluar gula yang ada di negara Malaysia. Resolve the problem. I want the raw material. Gaduh dengan Rafida di kabinet. Oh, Syafi'i itu Kementerian Perdagangan Antarabangsa. Saya beritahu dengan kakak saya Rafida, this is domestic trade. Bila sampai turun gula di Malaysia, saya yang bertanggung jawab. Saya beritahu bagi amaran 2 minggu. Kalau tidak ada raw material, saya akan import raw material untuk buat gula di negara Malaysia. Apa jadi? Saya tidak belanja duit untuk bawa gula dari Semenanjung sampai ke Tawau, sampai ke KK, naik kapal MISC yang belanja berjuta-juta. Saya tahu saya dulu timbalan Menteri Pertahanan. Saya beritahu dengan Panglima Angkatan Tentera, saya mau pakai itu kapal itu. Antar gula ke Tawau, ke Sabah, ke Kota Kinabalu. Tidak belanja pun satu sen. Pasal apa? Saya tahu kapal dari Semenanjung kalau datang ke Sabah kosong. Bila balik baru dong bawa back tentera itu. Rotation dia. 6 bulan 1 kali rotation. Bukan juga bodoh ini jamu selama ini. That's how you run the country. Macam itu kita memerintah, mentadbir negara jimat cermat. Ini sudahlah belanja boros. Duit tidak ada, utang banyak. Kalau dengar belanjawan yang terbesar baru-baru ini 375 bilion. 375 bilion belanja tidak pernah. Saya sudah masuk dalam parlimen 6 penggal. Tidak pernah saya dengar suara-suara. Saya tidak mau dengar itu. Pasal apa? Saya tidak hadir. Bila dengar 375 bilion duit belanja, sedap telinga mendengar, paling tinggi. Tapi bila diumumkan defisit hampir 100 bilion
belanja besar, utang pun besar. Adakah ini pengurusan yang baik? Buat apa kau beli kapal? Kapal pun hilang, duit pun hilang. Betul gak? Buat apa kau belanja di Camp Paradise? Bukan ada ancaman. Namanya pun Paradise surga. Ini bukan untuk jaga keselamatan. Ini jaga undi. Macam di Lokawi, saya bersuara, saya ketua menteri, saya beritahu dengan Menteri Pertahanan, Mat Sapu. Transfer dia. Senate tu Ladatu. Antar pergi Ladatu. Saya bagi kau tanah. Jangan bimbang. Bagi tanah itu balik. Negeri Sabah. Kemana mau dibawa negara ini? Pengangguran beratus ribu duit. Hari ini sejak duit ringgit kita 4,74. Bayangkan. Oh tidak apa. Menteri Keuangan cakap. Semua currency dunia juga mengalami keuangan. Saya tahu. Semua keadaan keuangan dunia juga berhadapan dengan masalah. Tapi kita sedar dan tahu kalau ekonomi kita kukuh, simpanan reserve kita baik, mengurus keuangan kita dengan baik, tidak akan mungkin ringgit ini merudum. Singapura, berapa ringgit Singapura? Dulu satu Singapura banding dengan Malaysia ringgit 1,70 sen. Hari ini 3 ringgit, 1 ringgit, 1 dolar Singapura. Brunei 1 ringgit duit Brunei, 3 ringgit duit Malaysia. Negara jiran. Bukan ada kayu balap di Singapura, bukan ada gas. Bukan ada minyak. Macam si Munira cakap, kita punya minyak, kita punya gas. Ni tangkau. Betul. Bangkit. Sedar. Kemana negara ini dibawa? Saya bergabung dalam UMNO. Gaduh. Mahathir gaduh dengan Musa Hitam. Mahathir gaduh dengan Tunku Razali. Lahir anak dorang. Apa namanya? 46 semangat. Bersemangat pulang-pulang menang. Lepas itu gaduh lagi. Mahathir gaduh dengan luar. Lahirlah pula anak yang kedua. Namanya siapa dia? Keadilan. Yang satu bersemangat, yang satu adil. Bagus betul. Sampai bila mau dilahirkan segala aneh. Kemana mau dibawa negara ini? Bergaduh pasal apa? Pasal mau jadi Perdana Menteri. Tidak gaduh bantu negara ini. Tidak bergaduh untuk membina umat. Malaysia is a rich country, resourceful country. Human resource, 60% umat rakyat Malaysia berhijrah ke Singapura membantu mentadbir negara Singapura. Kalau orang Malaysia bekerja di Malaysia, saya yakin Malaysia ini boleh membangun, boleh maju. Tapi berhijrah. Sebagian besar orang Cina, Malaysian Chinese. Pasal apa? Ini rakyat Malaysia. Mau cari kerja di Malaysia pun susah. Rakyat Malaysia, orang Cina. Pasal apa? Bangsanya. Jangan kira bangsa. Warisan perintah, insya Allah kita tidak kira bangsanya. Kita tidak kira agamanya. Kemana kita mau bawa negara ini? Berpuluh orang migrate ke Amerika Syarikat. Sampai si Penny Wong berhijrah ke Australia. Orang Kota Kinabalu. Penny Wong. Orang Kota Kinabalu. Berhijrah ke Australia. Apa jadi? Jadi menteri di sana. Menteri luar. Kau berhijrah ke Kuala Lumpur. Menteri kampung jaga ayam dengan telur. Kemana kita mau bawa negara ini? Minyak masak pun tidak boleh takbir. Kemana kita bawa? Dan ini yang membimbangkan saya. Dalam konteks ekonomi, alat tuju kita tidak jelas. We have never monetized the wealth that we have. Kita banyak resources. Kita ekspor kayu balak ke luar negara. Kau ekspor kayu balak ke China, kau ekspor kayu balak ke Jepun, kau ekspor ke balak ke Singapura, ekspor kayu balak overseas. Kayu kau jual, lepas itu perabot kayu yang kita beli balik. Kayu kita pilih balik.
sudah dijual semua di Jepang. 100 ringgit kayu balak kita antar, dia jual 1.000 kita beli. Bagus orang Sabah, orang Malaysia. Kita ekspor minyak kelapa sawit ke India. Sekarang orang India tidak lagi beli minyak masak dari Malaysia. Pasal sudah ada dong punya minyak kelapa sawit yang boleh diproses untuk buat sabun, untuk buat minyak masak. Kalau bekas kita proses minyak masak di Malaysia, jangan ekspor raw material ke negara luar, maka ada manfaatnya. Bayangkan macam kita di Kota Belud, ada gas, ada minyak. Di Kimanis ada gas, ada minyak. Tapi tidak ada kilang proses minyak yang ada. Yang ada di Pengerang, Johor. 1 botol minyak pun di Johor bukan keluar. Kenapa ada kilang di sana? Kenapa tidak ada kilang di Sabah? Saya pergi Kimanis, berjuta ada 1 tempat di Kimanis, kilang. Tapi bila kilang berjuta Petronas belanja, bila saya tengok berapa orang anak-anak Sabah Kimanis yang ada kerja. Yang sebagiannya bukan orang Sabah yang kerja. Tuan-tuan dan puan-puan, mau dibawa kemana negara ini? Tidak pernah dalam gelanggang, bukan hanya pentadbiran negara, gelanggang politik. Gaduh-gaduh. Saya masuklah pula. Letih saya. Pasal saya mengikut ajaran Islamnya, mengikut ahli sunnah wal jamaah, kamu balik banyak jamaah lagi afdalnya, itu lagi sempurna. Bergabunglah pula balik. Lepas UMNO, lepas itu masuklah pula Pakatan Harapan. Saya ingat ada harapan saya. Dalam UMNO, Mahathir, Dola Bedawi, Anwar Ibrahim, Najib, Mahyudin, Syahid Hamidi bergabung dalam UMNO. Hampir berapa tahun saya di situ. 30 tahun digantung, dipecat, dipenjara saya. Bagus. Naik presiden UMNO. Gabung lagi balik Pakatan Harapan. Mahathir, Anwar, Mahyudin, Cik Siang, Guan Eng, Mat Sabu. Pasal saya ingin melihat supaya ada penyatuan umat. Rupa-rupanya penyakit di dalam BN dibawa penyakit dalam Pakatan Harapan. Saya beritahu Tun Mahathir, Tun, masa kita lawan pilihan raya ke-14, si Anwar dalam penjara. Lepas itu bila Anwar keluar penjara, kita luar penjara, kita berkuasa. Dia luar penjara, hilang kuasa kita. Bagus, pasal apa? Gaduh dengan Mahathir. Bila pusingan saya mau jadi Perdana Menteri. Itu politik yang ada dalam negara kita ini. Politik yang ada. Ini baru saya dengar di TV. Oh, tidak jadi masalah kami bergabung. Mahyudin mau gabung dengan Tun Mahathir. Bergabung. Si Mahyudin pecat Mahathir sama anaknya dalam bersatu itu. Gabungan apa? Mau gabung balik. Oh, untuk kepentingan rakyat. Bukan kepentingan rakyat. Kepentingan nafsu pimpinan-pimpinan ini. Yang merosakkan negara Malaysia. Betul tak? Bila kita mau sedar. Di Malaysia punya banyak PhD, doktor sana, pakar sana, konsultan, saintis. Nama saya saintis. Bila datang pilihan raya, undilah UMNO, pasal dia Melayu. Undilah PAS, pasal dia Islam. Undilah DAP, pasal dia Cina. Undi parti-parti yang lain. Oh, pasal dia KDM, bangsa kita. Kalau lantik si Jeffrey di Tambunan, ditumbangkannya adiknya, abangnya, tidak berubah Tambunan ini. Betul tak? Pasal bangsa, jangan kira bangsa. Ukur manusia bukan dengan bangsanya, amalannya itu. Kalau kita mengukur umat, besok kau mati bukan kau dikira jomo sama apa teh? Malaikat tidak kau dikiranya jomo sama bukan dikiranya oleh malaikat, betul tak? Manalah kalau kau mati, korono senang-senang apa sih Malaikat datangnya itu. Mana ada nasib kalau boleh bangun itu, saya akan kata dengan ano po, amo na mangundi biyan. Tidak ada. Yang diukurnya
untuk kita umat. Kalau kau mati, kalau kau sakit, ya amalan kita. Mana ada dokter? Kau masuk hospital. Si suaminya dokter itu. Dokter Chong ada sini. Your medical doctor, is it? Orang Kota Bulu kali. Dokter. Kalau jumpa dokter, bukan kau ditanya, apa kau ini? Bangsamu apa? Tidak ada. First thing the doctor will ask you, apa sakitmu? What's wrong with you? Dokter pun tidak tahu. Kamu jumpa dokter mana? Kamu lebih tahu dari dokter apa kamu punya sakit. Saya sakit darah tinggi, bani. Saya sakit batuk-batuk, bani. Barulah Pak dokter cek. Betul kan? Mana dokter tahu apa kamu sakit itu? Pasal itulah kita mengukur umat di dunia ini bukan dengan bangsa, bukan dengan agamanya, amalannya itu. Kalau Cina, saya bagi contoh. Bagi contoh. Syarikat-syarikat yang ada. Kamu pergi Kota Kinabalu. Kamu beli barang. Ada supermarket di situ. Apa nama supermarket? Tongheng. Betul kan? Siapa punya Tongheng itu? Cina. Siapa yang kerja di Tongheng itu? Budak Melayu, budak Cina, budak dusun, budak murut. Siapa yang bagi gaji itu? Cina. Dapat 2.000, budak dusun, budak Melayu, dia bawa duit itu kasih makan anaknya itu. Kasih sekolah anaknya itu. Siapa yang kasih duit bantu anak-anak ini? Cina itu yang kasih gaji, Cina itu yang kasih hidup, masuk pergi hospital, masuk pergi sekolah. Dilupanya itu. Berkira kita bangsa. That is why God of all. Kita guna religion, kita guna bangsa, very divisive. Berpecah belah. Cuma sama deh. Kalau kita tidak undi orang dusun, susah kita. Mana susah? PBS sudah perintah beberapa tahun. Oslo sudah perintah 10 tahun. Si Hari sudah perintah 10 tahun, 9 tahun. Yong Tekli pun sudah ketua menteri. Chong Kakiet pun ketua menteri. Dompuk ketua menteri. Si Salih pun ketua menteri. Betul gak? Lampu elektrik pun masih lagi di sini. Gelap ini. Sekejap on, sekejap gelap. Di onnya kalau dong datang on, kalau tidak datang gelap. Kali ini pilihan raya 19 hari bulan kasih gelap undi orang itu. Boleh? Boleh kan? Alhamdulillah. Boleh. Politik mana yang kita mau buat negara ini? Saya sudah cakap pentadbiran negara pendek sikit. Pasal lepas ini saya pergi Pitas. Jauh lagi Pitas ini. Tidak berhenti sampai ke Malang. Bayangkan saya datang ke Kota Bulu, Jomo sama, Jomo dusun semuanya. Merayu lagi saya undi. Di kampung saya. Di tempat saya. Pasal itu politik kemana kita mau bawa? Saya ingat kita masuk dalam UMNO boleh satukan umat. Saya ingat masuk dengan Pakatan Harapan bergabung lagi, bergaduh. Apa Pakatan Harapan? Mahathir cakap jangan bimbang Datuk Seri Syafie. Bersatu tiga akan masuk ke Sabah. Sekali dia jadi Perdana Menteri, masuk pula dia bersama. Berubahlah pula pikiran orang. Macam mana ini segala orang ini? Saya beritahu Tunto sudah janji. Tidak mau kasih kuat. Kasih kuat, kasih jatuh saya ini. Anwar Ibrahim datang rumah saya. Minta kursi. 14 kursi. Minta kursi 14. Anwar Ibrahim. Masih hidup dia viral. Astro dikasih tunjuk. Betul gak cakap saya ini? Sama ada saya orang Islam cakap bohong kan tidak? Saya bagi 7 saja. Saya beritahu PKRU take 6. DAP bagi 7. Amanah bagi 1. APKO bagi 14. Sudah dapat 7. Anwar Ibrahim. Saya bubar dewan. Lepas itu terbang pergi Kuala Lumpur. Saya tanya Kristen ini, where is your president? Dia terbang pergi Kuala Lumpur. Pasal apa terbang? Ada number, ada jumlah, mau angkat sumpah pergi istana.
Macam mana dia dapat jumlah? Amanah sign, PKR sign, DAP sign. Siapa sign? UMNO pun sign. SD. Macam mana Anwar Ibrahim? Saya Pakatan Harapan campur warisan dengan APKO. Di depan saya kita bergabung Pakatan Harapan. Di belakang saya kasih mati itu warisan itu. Bergabung pula dengan UMNO. Di belakang saya bagus punya orang itu. Sampai bila kita mau sedar? Di Sabah saya bantu dia lawan dengan Gapar Baba di Kota Belu ni. Mudah-mudahan masuk surga si Mastan ini. Mesyuarat lagi. Sokong Anwar. Jadi timbalan. Jadi Menteri Keuangan. Jadi timbalan Perdana Menteri. Itu yang baik sebegitu. Bukan saya tidak pernah bergabung. Bukan saya tidak pernah kerjasama. Tapi bila kerjasama, keadaan dia tidak kemana. Yang banyak ini pertimbangan, poketnya, nafsunya, jabatannya. Kalau saya ikut nafsu saya sudah ditawarkan timbalan Perdana Menteri oleh Barisan Nasional, oleh UMNO ini. Di parlimen, saya turun. Tan Sri tanya saya, ada seorang, Tan Sri Omar, Datuk Sri kami membawa suara. Kemana negara ini? Yang kalah boleh memesyuarat, 40 saja Barisan Nasional, dorang pula yang lantik Perdana Menteri. Yang kalah boleh jadi kerajaan. Cuma di Malaysia politik dia. Kemana mau dibawa negara ini? Yang tidak berkuasa boleh berunding di hotel. Bentuk kerajaan Malaysia di hotel. Nama hotel Sheraton Hotel. This is what happening in our country, Malaysian politics. You can decide who is the Prime Minister. You can decide who is the government in a hotel. It can be decided by the opposition with small number. Saya cakap Inggris sedikit pasal ada Astro. Nanti orang boleh dengar di luar sana. Boleh diputuskan siapa Perdana Menteri. Di hotel, orang kalah boleh tentukan. Di United Kingdom, 3 Perdana Menteri. Dari si Boris Johnson-nya, sampai si Liz Trusted Person, Liz Truss. Sekarang ini ada lagi Perdana Menteri baru. Tapi yang memutuskannya Conservative Party. Orang yang menang. Bukan Labour Party yang kalah. Sistem politik demokratik. Siapa menang, dia tentukan negara. Bukan siapa kalah, dia pula tentukan negara. Pasal itu saya tidak mau terima jabatan apapun. Dalam Mahyudin dia curi. Nangkau. Dia curi di bawahnya kuasa mandat rakyat di Sheraton Hotel. Bergabung dengan PAS. Bergabung dengan UMNO. Ditinggalkannya si Mahathir, pengurusinya. Ditinggalnya warisan yang tolong dia. Ditinggalnya PKR yang tolong dia. Ditinggalnya DAP yang tolong dia. Mau jadi Perdana Menteri. Mahyudin Yassin. Kemana dibawa negara? Tidak Tuhan. Terus COVID datang. Bila COVID datang, diumumkannya. Pasal apa diumum? Darurat. Tidak ada negara ada darurat. Cuma di Malaysia pula ini darurat diumumkan oleh si Mahyudin. Sudah ada COVID di China, sudah ada COVID di Singapura, COVID di Jepun, tidak darurat. Tapi di Malaysia kena COVID, declare darurat. Pasal apa darurat? Oh, senang kita mau beli vaksin. Senang kita bagi projek. Tidak ada persoalan. When emergency, nobody can ask how many billions of money you spend. Berapa billion dia belanja? 500 billion? Dia jadi Perdana Menteri 2 tahun. Kemana duit itu? Orang tidak tahu. Tidak soal pun. Kemana negara ini? Nak dibawa oleh pimpinan-pimpinannya. Membimbangkan kita. Anwar Ibrahim dengan Guanen, dengan JP, bergabung-gabung, tikam belakang. Bagus. Tuan-tuan dan puan-puan, kemana kita nak bawa? Bukan saya tidak bantu DAP. Tidak pernah dalam sejarah di Sabah saya bagi Cina 4 menteri. Asno tidak ada, Berjaya tidak ada, PBS tidak ada. Cuma musim warisan saya bagi menteri Cina di negeri Sabah. Betul tak? Sekarang ini GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Satu menteri Cina pun tidak ada. Tapi digelar Gabungan Rakyat Sabah. Apa dia ingat Gabungan Rakyat ini cuma rakyat di Tuaran saja ini?
Saya minta nanti saya pergi Tuaran, saya minta orang-orang Cina tolak calon di Tuaran itu. Betapa kamu di sini, menteri pun tidak ada, timbalan menteri pun tidak ada. Dia berucap merata tempat, apa yang Datuk Syafiee buat masa dia ketua menteri? Dia lupa 500 cukai Petronas saya yang cadang di Dewan, bukan dia. Betul tak? Saya bawa perjanjian 63, bukan dia bawa, saya bawa, bukan Tun Mustafa, bukan si Pairin, bukan Fuad, bukan si Haris. Yang bawa di parlimen ialah kerajaan warisan. Orang pula yang klaim, sudahlah tidak ada tandas muda mau kincing piutan. Orang yang buat kerja, dibagi duit, diumumkan 6 bilion bagi dengan Sabah. Tepuk tangan dia, oh bagus, bagus. Sabah Maju Jaya, dari 6 bilion itu berapa Penbonyo itu? Lebih daripada 2 bilion. Penbonyo ini sudah diumumkan musim si Najib lagi. Najib Perdana Menteri, Mahathir Perdana Menteri, Mahyudin Perdana Menteri, Ismail Sabri, 4 Perdana Menteri. The same kind of announcement, 6 billion. Sebagiannya Penbonyo. Tidak siap-siap lagi Penbonyo. Kemarin dulu saya pergi Sepitang, lubang punya banyak. Berapa tahun sudah ini? Mahathir, Najib, Mahyudin, Ismail Sabri, Perdana Menteri, 4 Perdana. Oh, Penbonyo, salah dia pasal warisan desktopnya. Saya stop masa si Najib. Tidak ada. Saya tidak stop masa menteri-menteri lain. Berjalan lagi, tapi duit tidak ada. Pasal apa duit tidak ada? Oh, Guan Eng Menteri Keuangan. Bukan main. Guan Eng datang ke Sabah. Kalau kita perintah Datuk Seri Syafiee, kita akan bagi otonomi Sabah. Kita akan bagi minyak 20%. Ada video dia. Betul tak? Sudah jadi Menteri Keuangan, tidak cukup duit. Wah, pasal apa tidak cukup duit? Kau buat jambatan, 2 jambatan di Pulau Pinang, ada duit. Tidak cukup jambatan, kau buat terowong di bawah tanah, ada duit. Hilang 6 bilion, kapal tidak ada, duit pun hilang, ada duit. Bagi dengan Sabah, tidak ada duit. Apa arti dia? Nangkau bang. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, saya berharap rakyat di negara ini insaf dan sedar dalam keadaan politik yang ada dan pentakbiran yang ada di negeri. Kita lihat bagaimana pula senario politik di Sabah. Sudahlah itu, gabung dengan Pakatan Harapan, bergabung dengan Barisan Nasional, apa jadi? Mau jadi calon, mau berkursi di Kota Belud, tidak tahu siapa yang calon ini. Betul tak? Orang menembak saja. Si Ramadhan, si Salih Sekuruak, ada lagi pemuda, macam-macam. Tidak tahu bersatu ke UMNO kah? Kemarin dulu saya pergi ke Manis, belum tahu lagi siapa. UMNO kah bersatu kah? Politik mana yang kita bawa negara ini? Zaman dulu kita mau supaya Sabah, orang Sabah bersatu. Saya pegawai kerajaan, tumbangkan Berjaya. Saya beritahu, ya Pin Kompoton tahu ini, bekas dulu dia YB itu, Berjaya. Saya campaign, tolong si Pairin, tolong Osno, bergabung untuk tumbangkan Berjaya. Tun Mahathir turun di Padang Merdeka, Putih Nabalu. Timbul tenggelam, swing. Kita akan bersama Berjaya. Tengok-tengok Berjaya tumbang. Bergabung pula dengan ASNU. Tidak sampai jam berapa, tengok-tengok siapa yang bagi arahan. Tun Mustafa suruh angkat sumpah. Yang tidak cukup jumlahnya, Tun Mustafa angkat jadi ketua menteri. Datang Tun Mustafa dengan jaket. Saya di rumah dia. Dia bilang, Inang Dupang dekai. Kerja bodoh dia kata. Macam mana kita boleh angkat sumpah ini? Kita bukan ada jumlah ini. Siapa yang suruh? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Gaduh. Kalau tidak kita bergabung, itu senario politik yang ada. Ya, pasal itulah saya mau supaya kita bergabung balik. Di antara parti yang bergabung, bukan pasal apa? Saya boleh terima PBS pasal dia bekas pemerintahan negeri Sabah. Keduanya pasal ramai saudara-saudara KDM yang ada di situ, kita mau bergabung, betul tak? Tapi keluar pula si Maximus, susah saya mau bergabung sama warisan pasal banyak PTI.
Kamu buat laporan polisi. Buat laporan polisi. Mana ada PTI? Saya telepon semalam si Mudin. Orang Murut nih. 17.000 ahli warisan di pensiangan. Mudi, siapa itu? Orang ke dia yang bayi ada tuh, mana ada PTI? Saya telepon si Douglas Lim, ketua bahagian warisan ditanam. Douglas, peguam lagi. Berapa ahlimu di situ? 7.000 ahli warisan ditanam. Siapa itu? Orang ke dia. Apa warisan sini Munira ke PTI kan? Gelar apa PTI? Sampai saya pun digelar PTI loh orang. Bapak nenek saya namanya Panglima Udang di Sempurna. Tahun 1948 bergaduh di Pulau Sipadan dengan Ligitan pasal bagi telur penyu. Tahun 1948 nenek moyang saya diheret ke Labuan oleh pihak British. Menyelesaikan masalah. Bagi dengan berapa orang panglima di situ. Itu tahun 1948. Bapak nenek saya. PTI pula. Macam mana? Pakcik saya Tun sekarang jadi ketua menteri bukan PTI. Si Haris jadi ketua menteri siapa? Bukan PTI. Bila sampai ke Mahkamah Antarabangsa, dituntut Pulau Seligitan dengan Sipadan oleh Indonesia, kita gunakan asas itu, kalah Indonesia itu. Sipadan adalah di bawah naungan Sabah wilayahnya. Asasnya ada. Ialah kalau tidak mau kerjasama dengan warisan, tidak apa. Saya tidak kisah, saya tidak mau paksa. Ya, tapi janganlah pula menuduh kita ini dalam perjuangan, kita ini pendatang di negeri kita sendiri, di negara kita sendiri. Tolonglah, ya. Saya mau satukan umat. Bukan, saya tidak mau satukan umat. Ya, padukan umat yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimati. Kemana senarai politik Sabah ini yang kita mau bawa? Pasal itu saya wujudkan parti warisan untuk bergabung. Bukan saya benci orang Semenanjung, saya mau satukan umat yang ada di negara ini. Tidak cukup undi. Di Sabah ada 25. 25. Bayangkan hari ini pilihan raya. Masuk ke dalam UMNO, berlarian pergi Kuala Lumpur. Lobi sana, lobi sini. Si Ramandalan melobi, si Salih lobi, saya mau jadi calon. Bukan melobi di Ketapulut. Bukan melobi di KK. Melobi di KL. Siapa mau jadi calon? Betul tak? Lepas itu saya dengar-dengar tidak tahu betul ke tidak kah, dari 25 kursi bagi UMNO 9. Bagi Bersatu 9 GRS. Bersatu parti dari Kuala Lumpur. UMNO parti Kuala Lumpur. Dari 25, 18 sudah dipegang oleh UMNO dan Bersatu. Tinggal 7. Bagi-bagilah 7 ini dengan parti lokal PBS Star. Bagus punya Star. Si Pandikar pun masuk, dia bilang. Parti ASNO. Walaupun tidak ada YB, bergabung pula dengan ASNO-nya. Kemana mau dibawa negara ini? Politik Sabah ini. Kita tentukan siapa calon di Sabah, siapa calon di Perlis, siapa calon di Johor. Yang menentukan ialah Presiden Parti Warisan. Betul kan? Bukan saya mau pergi sana susah-susah di Perlis 30 tahun saya di Kuala Lumpur, saya banyak kawan di situ itu. Istri saya orang Kedah itu. Tidak cukup sini 25. Sudahlah 25 kita pun punya kursi, ni tangkau gini. Betul tak? Sudahlah gas, sudahlah minyak ni tangkau, kursi pun ni tangkau. Bangkit Kota Perlut. Bangkit, sedar, insaf, Sabah. Minyak pun diambil, kursi pun diambil, hidup BN. Hidup GRS. Gabungan apa ini?
Bukan gabungan rakyat, GRS. Saya ketua menteri, saya hapuskan kayu balak. Betul tak? Bagi SFI dengan orang Sabah. Jangan bagi kayu balak dengan luar. Sekarang ini ekspor sudah kayu balak. Sia jijik bagilah pula kayu balak. Padahal pula saya dipahamkan mining. 17 lesson dibaginya. Mining. Syarikat dari mana? Ada yang dari Kuala Lumpur, tidak tahu betul ke tidak. Mining gold, mining mineral. Sudahlah kau punya gas diambil, sudahlah minyakmu diambil, kursimu pun diambil, mineralmu pun diambil. Apa itu? Gabungan Rompak Sabah GRS. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya berharap pilihan raya kali ini pastikan warisan menang di Kota Belud. Ya. Sabah, 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 warisan, undi. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya sedar dan tahu saya pun kena bertolak ke Pitas di Kudat. Saya berharap keadaan yang ada pasal itu, saya mau bela rakyat Sabah yang ada, pastikan keadaan-keadaan ada di kawasan kita, khususnya di kawasan Kota Belud. Saya melihat ada beberapa kampung di sini. Yang kampung penduduk orang kampung tidak ada dia punya geran tanah. Duduk berpuluh tahun, tidak tahu berapa tahun, 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Ya. Kampungnya di pintasan Kampung Pantai Emas, Kampung Liang, diusukan Biran-Bira, Bira-Biran, Tanjung Batu, Kualambai, Kuala Abai, di Turun Laut, Ambong, Paka-Paka, di Tigi. Ini kampung-kampung yang ada. InsyaAllah kita ambil Sabah, saya akan bagi kerajaan Sabah. Kamu ingat cakap saya ini. Peringatkan saya seorang haji. Saya ini kalau cakap di Tambunan saya bagi geran tanah 485. Di Ranau, di Keningau saya bagi 2.775 geran tanah di Keningau. Kota Belud ini saya akan pastikan besok kita perintah, kita akan bagi tanah ini kepada orang-orang kampung. Ini diantara yang kita akan lakukan. InsyaAllah. Pasal itu kita mau tanding di Perlis. Pasal itu saya mau tanding di Kedah, di Pulau Pinang. Jumlahnya tidak cukup. Saya mau tambah jumlahnya. Pasal apa jumlahnya tidak cukup? Kita cuma 25 saja. Pasal apa kita mau bertanding di sana? Banyak perkara. Ada sebabnya. Macam di Kota Belud, Camp Paradise, saya bersuara, orang tidak dengar. Besok kita dapat MP yang besar, bukan hanya di Sabah, termasuk di Semenanjung. Camp Paradise ini kita pastikan jangan letak di Kota Belud. Pindah dia, simpan dia, di mana ada pertahanan. Apa yang Rom bimbang di Kota Belud mau simpan Camp Paradise? Saya bekas timbalan Menteri Pertahanan. Bukan tidak ada mentality. Kita mau gunakan harta duit tanah yang ada. Jangan gunakan duit untuk beli kapal. Tapi kapal hilang, duit pun hilang. You dodo procurement. Kalau beli peralatan, gunakan peralatan ini. It's not contractor driven. Security driven. Kalau kita buat camp, pastikan camp itu it is security driven. Bukan kita undi driven yang ada. InsyaAllah. Ya, kita akan lakukannya. Dan saya sudah melihat tidak akan ada kerajaan boleh bentuk di negara Malaysia dalam pilihan raya ke-15 ini. Dia banyak bergantung dengan Sabah dan Sarawak. Kalau kita banyak jumlah di Sabah dan juga di Sarawak dan juga di Semenanjung, insyaAllah kita akan menentukan kerajaan yang ada. Dalam bentuk kerajaan, dong minta sokong saya di Kuala Lumpur nanti kalau kita menang banyak kursi di Sabah ini. Kita banyak adun ini. UMNO cuma 14.
Bersatu 11. PBS 7. STA 6. Warisan hampir 20. Itu pun ni tangkau bah. Betul tak? Ambil lagi kucuk kita. Tidak cukup minyak diorang ambil, tidak cukup gas diorang ambil, tidak cukup hasil kelapa sawit diorang ambil. Adun MP kita pun diorang ambil. Kemana mau menjalani? Alah tuju mana yang kita bawa negara? Kemana mau Sabah dibawa? PBS adalah parti yang tua di Sabah ini. Datang si Mahyudin, kamu guna logo parti GRS. Kemenangan GRS di Sabah, kemenangan Perikatan Nasional. Rupanya Kuala Lumpur penting daripada Sabah. Yang menentukannya, dorang siapa dapat kursi. Sama ada UMNO, sama ada Bersatu. Kemana politik yang ada daripada kita orang Sabah? Kembalikan hak Sabah, kembalikan kuasa Sabah, undi parti warisan di Kota Bulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya harap jangan lupa undilah parti warisan. Ya. Dan hari ini saya nak umumkan calon Kota Belud ialah Munira. Banyak melobi, saya tahu banyak yang melobi. Tapi saya beritahu pasal apa saya pilih anak ini. Anak muda, graduate, ada sekolah dia. Tidak pernah di parlimen, sudah banyak orang Kota Belud. Si Pandikar sudah MP, speaker. Si Sali sudah MP. Kamu pernah dengar di parlimen? Jomo Sama, Jomo Dusun, Suara Dusun, si Maximus sudah MP. Banyak sudah MP. Si Pairin pun pernah MP. Tapi kamu tidak pernah dengar suara dusun berkumandang di parlimen. Cuma anak ini yang bersuara dalam bahasa. Berani cakap, ada kandungan, tidak kosong. Timbalan menteri saya cadangkan waktu itu. Berapa tahun jadi timbalan menteri? Tidak ada maligai yang dibenanya. Tidak ada banyak duitnya. Betul tak? Kamu pernah nampak keretanya besar-besar, rumahnya besar-besar, masih tinggal di rumah yang asalnya. Betul tak? Pasal itu saya beritahu, pilih seorang pemimpin yang boleh membela rakyat, yang boleh bersuara untuk Sabah. Kamu pilih calon UMNO, bersuara untuk UMNO. Kamu pilih calon Bersatu, bersuara untuk si Mahyudin. Sabah maju jaya. Bagus itu. Kamu pilih si Munira, dia akan bersuara untuk umat di negara. Anak muda yang ada sekolah dia, yang ada pengalaman dia, yang ada ilmu dia. Saya beli menilai, saya sebagai bapak dia, saya anggap dia macam anak saya ini. Ya, pasal bapak dia, kawan saya, dia punya pakcik semua ini, ya saya tahu, saya kenal. Bukan saya tidak kenal. Ya. Jadi saya berharap orang Kota Belud yang raya, undilah si Munira. Saya tidak punya duit yang banyak. Saya tidak punya harta yang banyak. Mau bagi pengundi Kota Belud, saya tidak banyak duit. Banding dengan UMNO dengan Bersatu. Tolonglah, undilah calon warisan di Kota Belud. Bukan pasal duit. Kita tidak punya duit buat markas sana, buat sana, beli kasut, beli tudung, beli beg, beli cermin mata. Tapi saya sanggup korbankan nyawa saya, usia saya untuk orang Sabah, rakyat Malaysia ini. Kita tidak punya harta. Bukan senang dalam perjuangan. Saya bertanya
di Sempurna dong belanja berjuta-juta. Tidak ada duit, saya ada 10 ringgit saja bagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian, tolonglah. Bukan untuk saya, bukan untuk si Munira, bukan hanya untuk Sabah, tapi Malaysia, supaya pastikan kita ubah keadaan politik di negara Malaysia ini. Supaya ada penyatuan, supaya ada keadilan dia, kesaksian dia. Ini tidak. Saya bimbang. Kadang-kadang itu saya telepon si Munira. Kalau orang Sempurna bilang, Arung, ya, Arung ini anak yang kecil. Kau kerja. Kerja dia masuk kampung-kampung. Ya. Saya masih ingat lagi Allahyarham Tun Mustafa. Saya berkempen di Kota Bulu. Waktu dia bertanding calon UMNO di sini. Masuk rumah ke rumah. Tun Mustafa bagi ingat, Syafi'i kempen, jangan bergantung dengan duit. Saya tumbangkan UMNO di Sempurna itu, bukan saya bergantung dengan duit. Dan saya berharap di Kota Belud, pastikan si Munira ini menang untuk orang-orang kita yang cukup bergantung dengan kita di sana. Ya, sedarlah gitu dalam perjuangan ini. Berat. Saya tahu. Kadang itu telepon daripada pagi sampai ke petang. Datuk Sri tidak ada minyak. Datuk Sri tidak ada markas. Datuk Sri tidak ada itu. Dalam jiwa kita tidak ada duit. Dalam kita tidak banyak duit. Tapi saya yakin orang Kota Belud ada undi tangan ini. Jangan jual. Jangan jual. Boleh? Turun ke gelanggang. Masuk kampung-kampung yang ada. Merayu. Bukan kita merayu dengan duit, kita merayu dengan perjuangan. Mana ada pernah pemimpin seperti PKR, pemimpin yang lain. Cuma zaman warisan saja. Anwar Ibrahim Tun Mahathir, saya beritahu, jangan tanding. Minta kursi sama pemimpin Sabah. Orang Sabah, landscape politik, minta kursi sama Kuala Lumpur. Saya tentukan siapa bertanding di Sabah ini. Bukan Kuala Lumpur tentukan. Kita ubah keadaan dia. Ini hak kita. Yang menentukan siapa YB di Kota Belud. Bukan UMNO. Bukan PKR. Bukan DAP. Bukan Bersatu. Tapi orang-orang Kota Belud ini. Masakan saya ini orang Sabah melutut mau minta tolong sama orang Kota Belud. Yang orang Kuala Lumpur dengan UMNO-nya, dengan Bersatunya minta tolong kamu bagi pasal ada duitnya. Tolonglah. Bantu kami. Ya. Pasal itu bila saya jadi ketua menteri, saya wujudkan Kementerian Pendidikan. Saya wujudkan Kementerian Kesehatan. Orang tidak tahu pasal apa. Sabah Maju Jaya dibatalkan lagi oleh Jiji. Pasal saya tahu sekolah tidak cukup, guru tidak cukup. Sekolah tidak tandas, tidak ada bilik guru. Ada sekolah, tidak ada gurunya. Ada hospital, tidak ada dokternya. Ada dokter, tidak ada obatnya. Pasal itu saya sediakan, tidak ada artinya manusia hidup di dunia kalau tidak ada ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat diturunkan kepada Rasul itu. Baca olehmu ya Muhammad. Dengan adanya ilmu, kemuliaan kita akan ada. Diturunkan. Pasal itu saya beritahu, bimbing umat, bantu umat. Kuasa yang ada kepada saya bukan saya pegang. Saya haramkan kayu balak. Kalau ikut pemimpin lain saya luluskan. Banyak duit saya dalam poket itu. Tahu kita kayu balak datang. Saya tidak minta. Saya haramkan. Pasal apa? Saya mau supaya pastikan kekayaan ini bukan saya yang dapat. Saya bukan si Musa Ahmad ini. Saya pastikan supaya umat itu dapat itu. Kita beramal. Mungkin orang Kota Belud tidak nampak. Allah SWT nampak apa perbuatan kita di muka bumi ini. Ya, kalau saya mau timbalan Perdana Menteri, terbang itu. Bodoh ini Datuk Syafi'i tidak mau timbalan Perdana Menteri. But I'm not fighting for the position, for my greed. I'm fighting for the people in this country. Tidak ada nilai, tidak ada prinsip. Lompat sana, lompat sini, jawatan dikejar, jawatan pangkat yang diambil. Ini yang kadang-kadang kita kena reset. Pasal itu saya beritahu, pemikiran kita, reset. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya sekali lagi saya memohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan. Kalau ada terkasar bahasa saya tersilap, kata saya cuma niat baik.
ya, tolonglah undilah calon parti warisan Munirah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam! 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 Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sri. Seterusnya kita akan menerima penyerahan borang kemasukan menjadi ahli warisan Kota Belud. Penyerahan pertama ialah Haji Rasmun Haji Padal, Ketua Cawangan UMNO Rampayan Ulu bersama 30 ahli. Penyerahan kedua Haji Arikin Haji Albi, Ketua Cawangan UMNO Kampung Tapukan bersama 37 ahli. Penyerahan ketiga Datuk Selal Bangsa Datuk Putra Mantan JKKK Kayu Putih Erabian bersama 74 ahli. Penyerahan keempat Saudara Haji Awang Sani Laut, penyokong PAS bersama 30 orang ahli. Yang sana itu masih limpas tu, limpas ada tu ada. Ajong sana. Kau je, kau je. Okay. Penyerahan kelima Saudara Tuan Paratau bin Salimun, seorang pesawat tentera bersama 25 orang belia Beliwanis Kampung Bangaliu. Penyerahan keenam Puan Saini binti Asot, mantan EJK wanita PBS. Penyerahan ketujuh Saudara Tuan Haji Sairin Dusin, mantan pengurus besar Peladang Ranau bersama 50 orang ahli. Nanti habis di kamar.
Kendaraan ke-8 Tuan Lumni binti Saidin EJK wanita bahagian PTS N08 Pintasan. Seterusnya penyanyi ke-9 Saudara Tuan Asimuddin Kaida, mantan setiausaha bagian PBS Tampaso, mengetuai mantan jawatan kuasa PBS bagian N8 Pintasan. Dan yang pertama Zainatul Azila binti Lamsin, setiausaha wanita Pintasan juga EXO wanita PBS Pusat. Dan yang kedua Ita binti Japrin, pemangku ketua wanita PBS N8 Pintasan. Seterusnya yang ke-11 Saudara Maimin bin Jaung, ketua cawangan Semirai Bukit bersama 50 ahli cawangan. Penyerah ke-12 Rosman Iring, cawangan Semirai Teluk bersama 22 orang ahli. Penyerah ke-13 Saudara Sabran bin Bakri, Kampung Kulambai Kumpang bersama 21 orang. Penyerah ke-14 yaitu Cegu Zakaria bin Domin bersama 7 orang rakan-rakan. Tengok sini juga. Dan semua senara nama besar penyerah borang kemasukan ahli warisan P169 Kota Belud. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Datu Sri dan Datu-Datu seramai 327 orang. Oh, ada yang tertinggal. Ada satu lagi.